Kita nak terus saja bersama dengan Ketua Jabatan Perubatan, Komuniti dan Keluarga, Fakulti Perubatan dan juga Sains Kesihatan UMS, Profesor Madya Dr. Syed Sharizman Syed Abdul Rahim menerusi Skype ketika ini. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Doktor, kita melihat back to back tadi berita dan juga perutusan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perkara utama adalah menyebut bahawa kita jangan panik, keadaan terkawal dan juga melihat kepada situasi ini kerajaan akan sentiasa melakukan yang terbaik. Saya nak menyentuh sedikit berkaitan dengan kluster tembok dan beberapa kluster lain, contohnya yang melibatkan benteng Lahad Datu. Kalau pecahan dan juga mungkin jumlahnya, benteng Lahad Datu iaitu di kawasan tahanan ini adalah 951 kes, dengan tembok adalah 653 kes, dan kluster tembok hari ini menyumbang 57% daripada jumlah keseluruhan kes pada hari ini. Ini adalah jumlah dan juga angka yang perlu kita tahu bahawa ia tidak melibatkan jangkitan dalam masyarakat tempatan ataupun masyarakat setempat. Doktor. Ya, kalau terlihat dalam beberapa hari terdapat peningkatan yang mendadak dari segi kes utamanya di seluruh Malaysia lah. Di benteng kes yang ada tu memang dah beberapa minggu kita dapat lihat peningkatan, utamanya masa awal yang pengesanan kes COVID di dalam penjara, dan begitu juga sekarang dengan kes tembok di Kedah terdapat lihat peningkatan terus mendadak dari segi bilangan kes. Tapi ini adalah prosedur biasa yang biasanya bila berlaku kes dalam kawasan yang satu institut utamanya, memang cepat dari segi jangkitan itu akan tersebar di dalam kawasan itu sendiri, sebab satu memang penjara itu dia crowded, confined space, dan bila biasanya Kementerian Kesihatan memang dia akan buat screening untuk semua di dalam kawasan penjara tersebut. Jadi itu akan memang melompatkan figure COVID-19 itulah, bila kes itu dikesan. Itu yang menunjukkan peningkatan secara mendadak dari segi bilangan kes. Tapi yang kita jangan risau berbanding dengan kalau di komuniti, di kes yang di dalam institut, contohnya seperti penjara ni, biasanya terkawal sebab kita dapat membendung di dalam penjara itu sendiri dengan cara yang terbaik di segi kawalan dan pencegahan yang mengikut SOP dan juga yang cekap yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya percaya nanti memang akan berlaku penurunan trend dari segi kes penjara ni lah, once semua dah dikesan dan dirawat nanti. Seperti yang Prof sebut tadi, kalau kita tahu menerusi kluster benteng dan juga kluster tembok ini, kontaknya kita dapat kesan dan kita dapat mengetahui, dan juga lebih daripada 14,000 yang di swab test dan juga kita mendapat keputusan. Itu yang menunjukkan graf dan juga angkanya meningkat setiap hari. Tetapi untuk kita faham bahawa ini cenderung lebih mudah untuk kita kesan dan juga kita fahami daripada kes-kes yang melibatkan jangkitan tempatan ataupun kluster yang mungkin dalam satu kawasan dan juga tempat yang kita yang sedia ada, Doktor. Ya, kalau ini kita buat perbanding kes di penjara dan di komuniti ataupun yang kluster lah kan. So kalau di komuniti pun sama juga prosedur. Bila ada kes, memang pihak kesihatan akan turun dan melaksanakan screening, targeted screening melalui siasatan mereka. Mereka akan screen kontak-kontak yang rapat. Daripada kontak itu yang biasa kita dapat cepat peningkatan kes positif tu, tapi itu lebih kepada reporting. So bila kita detect kes tu memang akan meningkat di peringkat di kluster sendiri lah. Itu yang kadang-kadang timbul beberapa kluster. Itu menunjukkan active case detection dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dari segi pengesanan kes yang berlaku di tingkat komuniti sendiri. Dan juga ini kalau kita boleh memberikan bukti bahawa kalau Julai yang lalu di California, contohnya di penjara tertua di California, jumlah ataupun mereka yang kesan COVID-19 yang positif adalah lebih daripada 1,000 banduan, dan ini dapat detect apabila California mencatatkan jumlah yang tinggi disebabkan oleh penjara dan juga kluster di satu kawasan tertentu. Dan ini yang kita
catatkan hari ini apabila dua kluster melibatkan pusat tahanan dan juga di kluster tembok. Prof, saya nak melihat kepada Arnold ataupun jangkitan yang berkaitan dengan Arnold ini, yang mana ini adalah keboleh jangkitan yang boleh kita faham bahawa kalau kita boleh memberi nisbah R atau adalah 4 dan mungkin jangkitannya merebak dan juga berapa jangkitan yang boleh kita detect ataupun kita boleh tahu. Tetapi bagaimana untuk kita mengurangkan keboleh jangkitan ini dalam kalangan masyarakat, sebab bila kita sebut berkaitan dengan SOP, banyak kali 3 SOP ini penting untuk kita faham apa yang disebut oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Penjarakan fizikal amat kurang dalam masyarakat dan juga rakyat Malaysia hari ini, Doktor. Ya, bila kita sebut pasal Arnold ni, dia merujuk kepada purata sekunder daripada satu index case yang mendapat COVID-19 tu, berapa keboleh transmisi yang boleh ditransmitkan penyakit COVID-19 tu lah. Arnold ni figure dia bergantung juga dengan dari segi populasi, ada banyak faktor dia lah, bukan ini saja. Tapi dari segi risiko populasi itu sendiri, susceptible risk of that population itself, dan juga kalau dia ada banyak faktor lain lah. Contoh kalau populasi itu kalau ada vaksin, adakah populasi itu dilindungi oleh vaksin, atau apakah intervention yang ada di komuniti tersebut. Contohnya macam kalau kita melaksanakan SOP yang sedia ada ni, macam pemakaian selitup muka, hand hygiene yang ni, dan juga amalan penjarakan fizikal, ini semua memang akan sedikit sebanyak akan mempengaruhi figure reproductive rate dari segi jangkitan itu sendiri. Jadi macam mana pun memang kena patah balik kepada yang the best public health measures yang kita ada sekarang, iaitu pematuhan pada SOP itu. Kita tak ada lagi vaksin yang efektif, so nak tak nak you have to come back to kita punya physical distancing, kita punya pemakaian pelitup muka dan juga hand hygiene. Itu yang sangat-sangat penting yang perlu diamalkan sekarang ya. Ya, Prof, kalau dulu mungkin di awal ketika pandemik ini mula menular, kita tidak mempunyai aplikasi untuk kita detect di mana kawasan yang kita pergi dan berapa apa dan dengan siapa kontak yang kita rapat dan sebagainya. Tetapi sekarang bila kita ada MySejahtera dan perkara itu dapat dikesan dengan lebih baik. Bagaimana kesediaan sekarang ini dengan adanya aplikasi seperti ini, seperti MySejahtera ini, untuk memungkinkan kita lebih bersedia terutamanya dalam mengekang penularan COVID-19? Okey, yang menyebut about MySejahtera ini, kita kena ingat konsep dari segi COVID-19 ini, jangkitan dia adalah yang paling utama adalah manusia ke manusia. Jadi bila berlaku satu kes COVID-19 tu, kita perlu trace balik atau kita trace dia punya, kita panggil contact tracing. Nak kena kejar balik siapa yang kita ada kontak dengan dan di mana tempat kita ada melawat. Dan bila ada aplikasi contohnya macam MySejahtera ini, memudahkan pihak kesihatan utamanya untuk track back kita punya history pergerakan di mana dengan siapa kita jumpa. Sebab kadang-kadang we have to go back 14 hari ke belakang, sebab kadang-kadang bila kita contohnya bila kita ada exposure kepada COVID-19, dia tak semestinya hari keesokan tu kita akan dapat demam dan dapat menyebarkan COVID-19. Ada kajian menunjukkan even up to 14 days, 15 days, even 11 days dalam media macam tu pun baru akan berlaku onset ataupun demam atau batuk dalam COVID-19. Jadi dalam tempoh masa beberapa hari itu yang biasa pihak kesihatan akan lihat pada hari itu berapa, siapa yang dia jumpa, ke mana dia pergi, dan kadang-kadang susah kita ingat 14 hari ni. Kadang-kadang saya tanya diri saya sendiri pun kadang-kadang tanya 2 hari lepas apa saya makan tengah hari pun saya lupa. Tapi bila ada MySejahtera, dia mudah supaya dia boleh buka balik semua sejarah pergerakan kita, tempat mana kita melawat. Jadi untuk memudahkan juga contact tracing itulah, itu senang untuk mengawal dari segi penyebaran COVID-19 ini. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Syed Syarizman Syed Abdul Rahim, Ketua Jabatan Perubatan Komuniti dan Keluarga, Fakulti Perubatan Sains Kesihatan UMS, bersama dengan Esra Awani. Terima kasih, Prof.